Siapa boleh jawab soalan ni? Bilakah waktu terbaik untuk kita ke majlis ilmu? Waktu terbaik Waktu terbaik kita nak pergi majlis ilmu ni, malam ke, kuliah isyak bagus ke, keluar maghrib bagus? Kuliah subuh bagus ke, kuliah duha bagus? Waktu dia bila yang bagus? Either lepas kuliah subuh ataupun lepas isyak. Kenapa pula? Apa reason dia? Pasal apa? Subuh adalah permulaan hari, the beginning of the day. Jadi Lagi tu ustaz-ustaz yang buat kelas maghrib pun tak orang datang. Kesian ustaz yang buat kuliah maghrib, kuliah duha semua tak ada orang datang. Tak adalah waktu yang terbaik untuk kita majlis ilmu, kata Nabi apa? Kita kena buat ikut pada hadis. Kita kena buat waktu dia adalah sebelum datangnya 5 perkara tu. Ingat tak? Ini hadis ni. Nabi ajar kita ni. Atatim hamsan qabla hamsin. Ingat? Ni dia, saya ambil direct lah dia punya jawapan. Kita kena datang mana-mana majlis ilmu ni, kan? Selagi kita kaya sebelum kita miskin. Jangan tunggu dah miskin, dah susah baru sibuk nak cari majlis ilmu. Waktu kaya lupa. Waktu kaya asyik nak holiday, ada holiday sini majlis ilmu tak nak pergi. Yang kedua, waktu lapang sebelum sempit. Pak lapang tak nak ingat majlis ilmu. Pak dah sempit, dah kena macam gini, lockdown lah sama. Wah sibuk nak buka masjid bila, nak buka kelas bila, semua sibuk tanya. Waktu lapang dulu tak ada lockdown, tak ada apa, tak pernah datang masjid, tak pernah datang kelas. Waktu lapang sebelum sempit. Yang ketiga, waktu sihat sebelum sakit. Sementara kita ada kesihatan, datang mana-mana majlis ilmu. Itu waktu yang terbaik lah. Bukan waktu zuhur ke asar ke, tak ada kena-mengena lah. Kan? Okey. Yang keempat, waktu kita muda sebelum kita tua. Nanti dah tua, nak jalan pun dah tak boleh. Dah start pakai wheelchair, dah baru nak sibuk pergi naik bas, turun bas, pergi masjid nak belajar ni. Dah terlambat. Bukan terlambat lah, maknanya dah tak sesuai lah. Waktu muda sebelum tua. Ustaz, maybe daripada muda sampai ke tua dia belajar, Ustaz? Baguslah. Faham tak tahulah. Yang terakhir ni, belajar. Majlis ilmu ni mana-mana kita pergi, lakukan sewaktu kita hidup sebelum kita mati. Sebab once kita dah mati besok, dah terputus segala amalan kita. Dah terlambat lah maknanya. So, this is remind daripada hadis Rasulullah SAW memperingatkan kita. Ustaz, nak tanya. Ya. Misalnya macam sekarang lockdown, it's okay lah kalau kita belajar through online ataupun YouTube. Tapi bila everything back to normal, masjid dah buka, ada kuliah di masjid, tapi kita still belajar di YouTube, boleh tak Ustaz? Belajar agama ni, kan, dia tak sama keberkahan ilmu yang kita dapat daripada YouTube ataupun majlis ilmu. Dia tak sama. YouTube ni masalah dia tak boleh berinteraksi. Kalau online ni not so bad lah, at least awak boleh bertanya dengan guru tu, awak belajar. Tapi kalau YouTube, dia berbual je. Tapi awak tak dapat berinteraksi, nak bertanya. Dia punya, bukan nak kata awak tak boleh faham, boleh. Tapi nanti awak tengok YouTube yang lain pula, ustaz ni kata gitu, ustaz ni kata gini, ustaz tu, lagi awak pening. Jadi nanti takut hilang keberkahan ilmu yang awak belajar tu. Kalau ikut kaedah disiplin menuntut ilmu ni, kena datang jumpa guru. Kena berkitab, pakai kitab, kena bertalaki one-to-one dengan guru. Itu kaedah dia. Sebab Nabi yang suruh. Bukan saya suruh, Nabi yang suruh. Dalam hadis yang lain pula, Nabi ada sebut tentang hadis yang khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Yang bermaksud, sebaik-baik mereka yang belajar Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Awak belajar, lepas tu awak ajar. Sebaik-baik mereka yang belajar Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Ini Nabi yang cakap. Nabi yang suruh. So, ada ilmu, jangan simpan. Sampaikan. Ini ajar ngaji, orang baca dapat pahala, awak pun dapat. Pahala yang awak ajar dia, selagi dia baca apa yang awak ajar dia tu, selagi tu dia dapat pahala, selagi tu awak dalam kubur pun dapat. Ini yang dipanggil ilmu yang bermanfaat. Sebab tu datang belajar ngaji Quran ke, mengaji apa pun, kalau boleh, lebih afdal, lebih baik ataupun lebih utama, jumpa guru. Tak kira lah ustaz ke ustazah ke. Sebab keberkahan dia tu, kita nak berbual pasal keberkahan ilmu tu. Ada sampai
beli yang pointer pen tu tau. Dia tunjuk, nanti pen tu bacakan dia. Dia dengar, lepas tu dia baca. Itu pun pada saya tak berapa tepat juga kaedah belajar macam tu. Cuma orang, cuma orang bisnes, kita tak boleh komen lah. Kalau kita komen orang marah lah pasal orang tu bisnes jual pointer pen. Macam awak cut dia punya bisnes pula. Okey, sebab saya tak mau kaedah gitu. Sebab kaedah orang yang beli pointer pen tu, bila dia tunjuk pointer pen tu baca betul. Sebab yang orang tip suara orang yang baca kat dalam pointer pen tu semua qori Quran. Memang betul dia baca betul, makhraj dia betul, sifat huruf dia betul, tajwid dia betul. Masalahnya awak baca ni. Ya, betul Ustaz. Masalahnya awak baca betul ke tak betul? Ya. Kalau awak baca betul, okey, fine. Tapi kalau awak baca tak betul, pointer pen tu boleh tegur awak tak? Ijah, salah tu Ijah. Ijah, itu panjang tu Ijah, 2 rakaat Ijah, tu nak kena dengung. Kalau dia boleh keluarkan suara, bounce balik untuk ajar awak, awak beli. Tapi masalah dia tak boleh. So, dia tak ada two-way interaction. Menuntut ilmu ni kena two-way interaction sebenarnya. Itu kaedah lah. Kaedah menuntut ilmu. Kalau pointer pen tu boleh keluarkan balik suara, awak beli. Dia tak boleh. Jadi kita show sendiri. Kita dengar kat YouTube pun, kita dengar saja. Nanti besok YouTube lain pula, ustaz lain pula cakap lain. Ustaz ni cakap lain. Sebab tu kita jadi keliru. Masa satu ni kita nak ikut. Dia kita tak dapat berinteraksi. Sebab tu susah. Dia kena duduk macam gini, online ke, ataupun duduk kat kelas ke, awak boleh tanya direct. Dia punya interaction tu very important. Bila dapat interaction dengan guru, baru guru tu akan terangkan. Kerana guru pula, dia nak kena ada salah satu, nanti kita masuk bab adab-adab guru pada murid. Guru tu kena amanah. Amanahnya maknanya dia kena sampaikan. Kita mazhab ni kita guna kaedah ini. Kalau ini ada ulama' dia ikut kaedah gitu, ada ikut kaedah gini, ada kena tengok keadaan. Keadaan tempat, masa, suasana sekeliling kita mesti nak bersesuaian dengan sesuatu ilmu yang kita ambil. Tak sama kehidupan orang Kelantan dengan orang Melaka, tak sama. Jangan cakap kehidupan lah. Cara berbual pun tak sama. Ya, betul. Kita cakap dah makan ke belum? Orang Kelantan pula cakap dah make. Dia tanya kita dah make. Kita pun jadi pening pula. Make? Dia kat Singapura cakap sekejap lagi sampai. Sekali orang Pening buat cakap sat lagi sampai. Tapi makna sama. Cuma dari sudut bahasa berlainan. Sebab tu nanti kita nampak ni semua dalam pelajaran Al-Quran. Kalau kita belajar ilmu qiraat, kita nampak perbezaan dia. Sebab tu kita baca Quran, kita baca qiraat Imam Hashim. Kita akan baca surah Ad-Duha tu sebagai Wadduha. Tapi ada qiraat lain baca Wadduhi. Wadduhi tu baca Nimalah Kubra dia panggil. Ada kiraat yang lain pula baca Wadduha Nimalah Sugra. Berbeza-beza. Ini yang Allah jadikan bahasa ni berbeza-beza. Kenapa Allah tak jadikan semua satu bahasa? Boleh tak? Boleh. Allah tak nak. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah sengaja ciptakan manusia ni lelaki dan perempuan. Kalau satu dunia dia nak ciptakan semua perempuan je boleh? Boleh. Dia tak nak. Mesti ada hikmah dia. Dia buat lelaki dan perempuan. Dan Allah sengaja ciptakan manusia ni berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Satu dunia Allah nak ciptakan semua orang Melayu. Boleh tak? Tak ada orang putih, tak ada orang Arab, tak ada orang Boyan, tak ada orang Jawa, tak ada. Semua Melayu. Boleh kalau Allah nak. Satu dunia Allah nak keluarkan dia punya hidayah, kasih jadi orang Islam. Boleh tak? Boleh. Allah sengaja cipta pun agama ada yang Islam, ada yang agama Buddhis, ada agama Kristian. Mesti ada sebab dia. Wallahualam, ni semua ada hikmah di sebalik itu. Kita ni kira bersyukur lah. Lahir daripada keluarga Islam. Orang yang lahir bukan keluarga Islam, berlumba-lumba nak cari Islam. Kita dah depan mata dah lahir dari Islam pun, kita ambil remeh tentang Islam. Ambil remeh ni maknanya tak ambil berat lah tentang hukum makam, tentang baca Quran, tentang apa. Rugilah. Sebab kita beriman dengan Al-Quran, tapi kita tak nak baca dia. Sekurang-kurangnya kita pergi ke level yang pertama je. Kita dapat baca pun dah kira Alhamdulillah lah. Sebab wahyu pertama pun perintah kita suruh baca. Dia bilang apa? Iqra'. Bacalah. Yes. Dengan nama Tuhan yang menjadi kamu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca saja. Faham tak faham nanti. Itu part 2. Part 1 dia mesti nak baca. Itu kira kita punya primary level ni mesti nak baca. Lepas tu baru naik secondary. Upgrade lah sikit.
dah faham sikit baca Quran, upgrade baca tajwid pula. Ilmu tajwid dah faham sikit, try faham bahasa Arab sikit-sikit dalam Al-Quran. Supaya kita dapat message apa yang Allah hendak kat dalam tu. Kalau setakat baca je tak faham pun tak guna juga. Burung kakak tua pun boleh baca. Tak? Awak suruh burung kakak tua baca, dia pun boleh baca tapi tak faham, tak nak lah. Kita tak nak jadi burung kakak tua. Kita nak baca, kita nak kena faham. Ada message. Sebab Al-Quran ini adalah buku panduan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita kena ada satu guideline lah, buku panduan. Untuk memandu kita dapat kehidupan yang bahagia kat dunia dan juga kat akhirat. Semua pelajaran ni sebenarnya ada buku panduan dia. Kalau awak tak ada buku panduan, awak tak boleh hidup betul. Awak nak belajar memandu pun ada buku highway code juga. Yes. Awak belajar highway code, awak boleh memandu tak awak ingat? Tak tahu, kita tak tahu double yellow line boleh parking ke tidak, zebra crossing ni nak kena apa jalan ke tidak, lampu merah nak jalan ke, semua kita tak tahu. Macam mana kita tahu? Sebab kita belajar. Mana kita dapat ilmu? Daripada buku highway code. Sama lah. Mana kita tahu tentang agama kita, kita belajar. Dapat ilmu daripada guru-guru kita. Guru kita dapat ilmu dari mana? Pada Quran dan hadis juga.